Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling hebat sekali. Perdana Menteri dibayangkan akan membuat rombakan kabinet pada bulan ini, yaitu pula pada bulan Desember ini. Kita sebenarnya menanti-nanti rombakan kalau memang berlaku. Kerana betul, mana-mana menteri yang tidak kompeten, mana-mana menteri yang tidak berjaya membuat prestasi terbaik, patut ditukar. Mereka patut ditukar. Bukan karena mereka jahat, tak. Tapi kita perlukan orang yang kompeten, yang benar-benar mampu membawa impak, mampu membawa perubahan kepada negara Malaysia. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri bayangkan rombakan kabinet akan berlaku pada bulan ini. Jadi siapa yang bakal dengan tanda petik dipecat dan siapa yang bakal diangkat naik. Kemarin dalam kempen PRK Kemaman, Anwar Ibrahim seakan-akan memberikan bayangan bahawa calon Barisan Nasional di Kemaman mungkin akan dijadikan kabinet kalau beliau menang. Ini satu perkara yang harus diambil berat oleh rakyat di Kemaman, kerana ini satu keuntungan kepada mereka. Tindakan menyebabkan kala Barisan Nasional tidak akan membawa keuntungan kepada mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini membayangkan bahawa rombakan kabinet akan berlaku dalam bulan ini. Ketika diajukan soalan berkaitan rombakan kabinet selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Putra Al-Amin Fasa 4C Presiden 18 di Putrajaya, Anwar telah memanggil seorang kanak-kanak, Akmal Hafiz Yasir Arafat, 12 tahun, dan memintanya untuk mengulangi soalan berkenan sebagai mewakili pemberita. Datuk Seri, bila rombakan kabinet? Tanya kanak-kanak tersebut. Akmal cadang bila? Sebelum atau selepas 2024? Balas Anwar kepada kanak-kanak berkenan, dan Akmal Hafiz menjawab, sebelum 2024. Dia jawab sebelum 2024. Saya setuju, kata Anwar Ibrahim. Wow, maknanya ini bayangan yang jelas. Terdahulu Anwar bersama kira-kira 2,000 jemaah termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menunaikan solat Jumaat di surau berkenan yang diimamkan oleh Imam Surau Putra Al-Iman Amin Fasa 4C Amirul Akif Ismail. Anwar bersama jemaah turut mendengar khutbah bertajuk memaknakan kekayaan dengan berzakat, yang kandungannya antara lain mengajak umat Islam untuk menunaikan zakat dan mengikis sifat bakil demi meraih keredaan Allah. Usai solat Jumaat, Perdana Menteri turut meluangkan masa menjamu selera di perkarangan surau dan beramah mesra dengan jemaah termasuk kanak-kanak. Saudara-saudara sekalian, satu perkara yang paling bagus Anwar Ibrahim pada pandangan saya ialah betapa Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang mudah didekati oleh rakyat jelata. Ada Perdana Menteri dulu susah nak didekati, betul susah. Anda namakan sendirilah, saya tak akan sebut nama orang itu, tapi mungkin Anda tahu. Ada Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Malaysia ni susah nak jumpa, nak salam pun susah. Media pun lagi susah nak jumpa dia. Media susah nak jumpa dia. Tapi Anwar Ibrahim, kalau boleh dia ada di mana-mana. Sekejap sini, sekejap sana, sekejap di Amerika, sekejap lagi di Malaysia. Itulah Anwar Ibrahim. Dan kebaikannya ialah dia mampu didekati dengan lebih senang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pasti panas. Ia berkaitan dengan Sanusi. Kalau kemarin Sanusi kata dia rasa agak kecil hati, dengan tanda petik kecil hati, kerana tidak disediakan kerusi semasa mesyuarat bersama Anwar Ibrahim. Dan akhirnya Anwar Ibrahim mengarahkan untuk menyediakan kerusi kepada Sanusi. Dan Sanusi, dakwaan Sanusi itulah yang panas. Yaitu Sanusi kata ada orang dalam perkhidmatan yang berkaitan PMO
yang sengaja menjadi memanas-manaskan keadaan, kata beliau. Jadi itu telah pun memanggil, memancing PMO ataupun ini telah memanggil Wisma Putra untuk menjawab Sanusi berkaitan dengan ketiadaan kerusi semasa mesyuarat tersebut. Akhirnya tak tahan lagi, Wisma Putra jawab bahwa ketiadaan kerusi semasa mesyuarat itu bukanlah kerana ada orang yang cuba melaga-lagakan, tetapi rupa-rupanya Wisma Putra jawab, Sanusi tidak dijemput. Apa pula cerita nih? Macam bikin malu jugalah kan kalau betul-betul ini berlaku. Macam pula memalukan Sanusi pula nih kan. Macam yang orang kata, apa pepatah tu hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Lebih kurang macam itulah. Sebab menurut Wisma Putra, Sanusi tak dijemput itu sebab ketiadaan kerusi. Ikuti terus ulasan kali ini. Kementerian Luar Negeri tampil menjelaskan bahawa isu ketiadaan kerusi buat Muhammad Sanusi Maknor semasa mesyuarat bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim di sebuah hotel di Alusta baru-baru ini adalah kerana Menteri Besar Kedah itu tidak dijemput. Jadi kalau tidak dijemput, kenapa Sanusi ada di sana? Siapa yang panggil Sanusi? Ini betul-betul mencurigakan. Apa cerita sebenarnya? Kita tunggulah apa pula cerita daripada Sanusi kan. Nanti pula ada pula kesamaan antara mereka lagi. Menurut Wisma Putra, majlis itu adalah mesyuarat pre-council bersama Anwar dan lawatan ke Sadoa, Thailand. Kata mereka sebaliknya, Sanusi hanya dijemput menyertai program lawatan Anwar bersama Perdana Menteri Thailand ke ICQS Bukit Kayu Hitam pada 27 Disember. Kementerian itu menjelaskan, jemputan itu dibuat melalui surat bertarikh 25 November kepada Setiausaha Sulit, Menteri Besar Kedah itu. Menteri Besar Kedah tidak terlibat dalam mesyuarat pre-council bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan surat bertarikh 25 November 2023 tidak menyebut tentang mesyuarat pre-council itu. Apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah mengambil keputusan untuk turut hadir ke mesyuarat pre-council ini, Perdana Menteri telah menyediakan kerusi untuk beliau, kata kementerian itu dalam kenyataan. Bagaimanapun, bagi memenuhi permintaan Sanusi di saat-saat akhir, kata mereka, Anwar telah bersetuju agar Menteri Besar Kedah itu menyertai delegasi rasmi dalam lawatan ke Sadoa, kata kementerian itu. Kenyataan ini dibuat bagi menjelaskan keadaan sebenarnya, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan pertimbangan khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Jelasnya, kemarin Sanusi mendakwa dia tidak diberikan kerusi ketika mesyuarat di Alusta sebelum mengiringi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja ke Sadoa. Sanusi membangkitkan perkara dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah dengan menyuarakan isu Little Napoleon yang menurutnya cuba mengeruhkan hubungannya dengan Anwar. Menurutnya, walaupun perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri, dia tidak diberi tempat untuk turut serta sehinggalah Anwar meminta dia diberikan kerusi. Saya berdiri sebab tak ada kerusi, tapi saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang nampak saya berdiri lama dan dia minta saya diberikan kerusi, kata Sanusi. Saya bukan rasa terhina, tapi nak maklumkan bahaya permainan Little Napoleon yang mencatur hubungan pemimpin supaya berlaku pertembungan, pergaduhan dan tak puas hati, kata beliau lagi. Dua komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini menulis, Husi kata, lain kali Menteri Besar boleh bawa kerusi sendiri. Dah jemput pun banyak songe katanya. Besar kepala suka cari isu, kata beliau lagi. Red Patriot kata, Perdana Menteri adalah pemimpin tertinggi dan ketua negara dan membawa imej Malaysia. Perdana Menteri bertanggungjawab kepada semua rakyat Malaysia. Walaupun negeri dikuasai pembangkang, pemimpin negara luar tak boleh berhubung terus dengan negeri. Kena Top Gun berhubung dengan Top Gun.
Itu sebab Menteri Besar jangan sombong, jangan besar kepala dari Perdana Menteri. Ini tidak. Asik dok maki, aib, fitnah Perdana Menteri ke-10 katanya. Perdana Menteri ke-10 umpama bapa kepada semua rakyat Malaysia yang perlu dihormati. Maki Perdana Menteri ke-10 tapi buat muka selamba apabila bersalam dan berjalan seiring dengan Perdana Menteri. Manusia apa begini, kata Red Patriot. Please stop fight with him and don't slander him anymore. We love Perdana Menteri ke-10, kata Red Patriot. Brown Falcon pula mengatakan Sanusi kuat wayang. Apa pula pendapat anda semua? Rupa-rupanya ini yang berlaku. Agak memalukan juga kalau benar berlaku. Ketiadaan kerusi, kata Wisma Putra, berlaku kerana Sanusi tak dijemput. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, identiti Mr. H di dalam video Wahab bakal kita ketahui tidak lama lagi. Siapa dia? Ikuti terus ulasan kali ini. Dan yang pastinya, apabila kertas siasatan video Wahab telah pun diserahkan kepada kepada Peguam Negara hari ini, kata Ketua Polis Negara iaitu Razaruddin Hussein. Beliau berkata seramai 8 individu telah dipanggil bagi membantu siasatan kes tersebut. Dengan ini maka kita nak tahu sebenarnya siapa yang bakal didakwa itu. Dan pastilah orang yang didakwa itu mungkin adalah Mr. H. Jadi tak lama lagi kita akan digemparkan dengan penemuan dan dengan pendakwaan, pendedahan siapa Mr. H yang bertanggung jawab di dalam video Wahab ini. Kertas siasatan berhubung video tular perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JEKOM, Profesor Dr. Muhammad Agus Yusof, dan seorang kaki tangan jabatan itu akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara hari ini. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, seramai 8 individu telah dipanggil bagi membantu siasatan kes tersebut. Kertas siasatan itu akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara esok hari ini selari dengan perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan katanya hari ini. Sementara itu, Razaruddin berkata, individu yang dinamakan sebagai Mr. H itu yang didakwa ada kaitan dengan video terbabit juga telah dipanggil sekali lagi hari ini bagi sambungan rakaman percakapan untuk membantu siasatan. Jadi saudara-saudara sekalian, bayangkan saja Mr. H ini dipanggil 2 kali. Tapi yang hairan bagaimana paparazzi tak berjaya menghidu siapa Mr. H ini. Beliau berkata, setakat ini tiada keperluan untuk mendedahkan identiti Mr. H. Kepada umum susulan siasatan masih dijalankan dan ia dikuatiri akan mengganggu proses itu. Dalam perkembangan berkaitan, pegawai JEKOM yang turut terpalit dalam video tular itu iaitu Abdul Wahab Abdul Khalid Jailani telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang semalam. Dr. Agus dan Wahab sebelum ini menjadi perhatian ramai berikutan video jelek berdurasi 3 minit yang didakwa adalah perbualan mereka berdua. Mereka bagaimanapun telah pun mengadakan sidang akbar dan mendakwa bahwa klip itu telah pun disunting. Dalam hal ini, siapakah yang dicadangkan oleh pihak polis dalam kertas siasatan? Itu yang didakwa Mr. H. Siapakah yang bakal didakwa? Adakah Mr. H yang akan didakwa? Atau Cikgu Bad yang dilaporkan paling awal menularkan video tersebut di media sosial? Bagaimana pula dengan Dr. Agus dan Wahab? Adakah mereka juga akan diambil tindakan ataupun dilepaskan begitu saja? Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri ulasan kali ini, Anda mungkin mempunyai tugasan hari ini untuk meneka siapa agak-agaknya Mr. H itu. Tapi yang pastinya Ketua Polis Negara sudah menyatakan bahawa tiada keperluan untuk mendedahkan identiti Mr. H tersebut kerana ianya dikuatiri akan mengganggu proses siasatan.
Walau bagaimanapun, saya amat tertarik dengan persoalan daripada Sabudin, yaitu dalam hal ini, siapakah yang dicadangkan oleh pihak polis dalam kertas siasatan itu yang akan bakal didakwa? Adakah Mr. H sendiri yang akan didakwa? Atau mungkinkah Mr. H hanya rekaan semata-mata? Ataukah yang lebih mungkin mengejutkan kita semua ialah, mungkinkah Cikgu Bad pula yang akan dilaporkan? Paling kerana dilaporkan, beliau adalah paling awal menularkan video tersebut di media sosial. Atau bagaimana pula dengan Dr. Agus dan Wahab sendiri yang dikatakan terlibat di dalam video tular tersebut? Pada pendapat anda, siapakah Mr. H dan siapakah yang bakal didakwa itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar sekali yang kita peroleh pada hari ini, yaitu spekulasi yang mengatakan bahwa Najib tidak berada dalam penjara. Apa cerita? Wow, makin hari makin panas. Kali ini menunjuk kepanasannya pula makin panas. Ini apabila ada spekulasi mengatakan bahwa Najib tiada dalam penjara. Kalau spekulasi ini betul, di mana Najib pergi? Itu menjadi persoalan besar. Namun, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Saudara-saudara sekalian, di mana Najib? Betulkah dia tiada dalam penjara? Namun demikian, hari ini Syafi'i menafikan spekulasi Najib tiada dalam penjara. Peguam Safi Abdullah, yaitu Peguam Najib Tun Razak, menafikan spekulasi yang mendakwa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak menjalani hukuman penjara. Sebaliknya, kata Peguam bekas Perdana Menteri itu, Najib ditempatkan di sel berasingan atas faktor keselamatan. Di dalam penjara yang biasa, tetapi atas isu keselamatan, dia diasingkan, kata beliau. Sebab, kalau dia bersama-sama dengan orang lain, anything can happen. Apa sahaja boleh berlaku, kata beliau lagi. Safi berkata demikian ketika ditanya host program Bual Bicara, podcast Keluar Sekejap, Sahril Sufian Hamdan. Rancangan yang turut dihostkan oleh Khairi Jamaluddin itu dirakam pada Rabu lalu dan disiarkan di YouTube pagi tadi. Kata Safi, Najib kini berada dalam keadaan baik dan dia kerap bertemu bekas Presiden UMNO itu. Hampir setiap minggu saya melawat Najib, katanya, dan kadangkala 2 minggu sekali. Esok semalam saya akan jumpa dia lagi, kata beliau. Wow, istimewa juga Najib kan? Sehingga beliau boleh dilawat oleh peguam ini hampir setiap minggu. Dan ada juga 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi, ialah menjadi pertanyaan kita juga, kenapa Najib boleh kerap berjumpa dengan peguam dia? Dalam mahkamah, memang kita ada bertemu setiap masa, katanya. Kadangkala saya juga cuba duduk bersama untuk makan tengah hari dengan dia, supaya saya boleh bercakap dengannya, jelas beliau lagi. Oh, baru kita faham. Rupa-rupanya Najib masih mempunyai kes di mahkamah. Oleh sebab itu, Safi perlu berjumpa dengan kerap dengan Najib Tun Razak bagi mendapatkan maklumat. Katanya, Najib kini dalam proses memohon melanjutkan pengajian di program peringkat Doktor Falsafah PhD. Dia sekarang sedang membuat permohonan untuk buat PhD. Saya fikir dia sudah pun mula melakukan beberapa penulisan. Saya gembira dia melakukan sesuatu, otaknya tidak tepu, katanya. Ditanya mengenai bagaimana bahan-bahan bacaan diakses oleh Najib, Safi berkata ia disediakan oleh pembantunya. Ada tapisan, dia tak boleh terima apa sahaja. Buku pun ada tapisan, kata beliau lagi. Pada 31 Mac lalu, Najib 70 tahun gagal dalam usaha terakhirnya untuk menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta atas kesalahan menyeleweng dana SRC internasional
Dia kini menjalani hukuman itu di penjara Kajang. Jadi saudara-saudara sekalian, spekulasi yang mengatakan bahwa Najib tiada dalam penjara, Najib tidak menjalani hukuman penjara, itu adalah tidak benar menurut Peguam Safi Abdullah. Najib ada dalam penjara tetapi ditempatkan di sel yang berasingan atas faktor keselamatan, kata peguamnya Safi Abdullah. Safi Abdullah juga kata, memang sah dia ada dalam penjara yang biasa sama seperti penjara orang lain, tetapi atas isu keselamatan Najib diasingkan. Jadi kita apabila tahu tentang perkara ini, kita sebenarnya dapat maklumat yang sahih dan kita harap semua orang sudah ketahuinya. Najib memang menjalani hukuman penjara dan Najib masih lagi mempunyai bertahun-tahun di penjara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye.